Perkembangan bahasa Melayu pada ketika ini dilihat seiring dengan perkembangan masyarakat Malaysia dalam kebudayaan, pembaharuan material dan sebagainya. Namun, sungguh menyayat hati tatkala melihat penutur bahasa Melayu kini semakin kurang cakna dengan tata bahasa Melayu sehingga menyebabkan martabatnya tergugat. Ikuti laporan yang seterusnya. Salam sejahtera. Kini anda bersama saya, Sofia, anak punuh dari Visa Bestari. Pihak IPG Malaysia telah mengadakan NPDL New Pedagogy for Deep Learning atau juga dikenali sebagai KPPB, iaitu Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna, julang tahunnya. Pelaksanaan KPPB ini adalah berlandaskan kemenjadian pelajar menelusuri teras TS25. Belajar menggunakan pengetahuan dan kemahiran isi kandungan dan mencipta pengetahuan dan kemahiran yang baharu. Melalui pengetahuan dan kemahiran yang baharu ini, pelajar menggunakannya bagi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan seharian maupun dalam pembelajaran. Melalui KPPB ini, pelajar juga mampu untuk turut membantu dalam menyelesaikan beberapa isu, contohnya seperti isu bahasa Melayu yang kian menular dalam masyarakat kita dari hari ke hari. Pelbagai pendekatan telah diambil oleh setiap peserta dalam menyertai KPPB ini. Sekian sahaja laporan daripada saya. Kembali bersama rakan kita di arena Visa Bestari. Tidak dapat dinafikan bahawa isu penggunaan kata bahasa Melayu sering berlaku. Sebagai contoh, isu penggunaan kata bahasa Melayu telah berlaku di media cetak, media elektronik dan penutur jati bahasa Melayu sendiri. Saksikan. Hello? Food Gojek Delivery. Ini Cik Alvina? Oh iya, begini Cik, pesanan goreng pisang Cik sudah sampai. Iya, baik Cik. Terima kasih. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tembuak. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya, Sofia anak punuh dan dua lagi rakan saya iaitu Vinesia Mayun Kong dan juga Alvina Puyang akan membentangkan mengenai NPDL kami iaitu bagi mata pelajaran Morfologi Bahasa Melayu dan Sintaksis Bahasa Melayu. Kami adalah dari kumpulan PPISMP BMSJKC Ambilan Jun 2020. Terima kasih diucapkan kepada pihak yang terlibat dan juga yang banyak membantu kami dalam menyiapkan tugasan NPDL ini. Dan ribuan terima kasih dirakamkan kepada guru pembimbing kami yang sudi membantu kami iaitu Dr. Rozita dan juga Encik Awang. Hasil pembelajaran yang kami dapati dalam menyiapkan NPDL ini bagi mata pelajaran Morfologi Bahasa Melayu iaitu BMM 1054 ialah menilai isu penggunaan kata dalam pelbagai sumber dan mencari penyelesaian alternatif. Bagi hasil pembelajaran untuk mata pelajaran Sintaksis Bahasa Melayu pula iaitu BMM 1064 ialah menghasilkan pelbagai teks yang gramatis dari aspek penggunaan ayat tunggal dan ayat majmuk. Big idea kami dalam NPDL ini ialah cakna tata bahasa terbilang. Dari big idea tersebut muncul 4 persoalan. Persoalan yang pertama, sejauh manakah tahap bahasa Melayu dalam masyarakat kita? Soalan yang kedua, bagaimanakah kedudukan bahasa Melayu menghadapi zaman yang serba mencabar dalam meningkatkan penguasaan tata bahasa dalam kalangan masyarakat kita? Soalan yang ketiga iaitu bagaimanakah ilmu bidang morfologi dan bidang sintaksis ini dapat membantu meningkatkan wacana dan kemahiran berbahasa dalam kalangan pelajar. Dan soalan yang keempat iaitu sejauh manakah penguasaan tata bahasa Melayu dapat menonjolkan identiti bangsa Malaysia yang cintakan bahasanya.
Konsep NPTL yang kami pilih dalam menghasilkan bahan bantu mengajar ini iaitu di SKP tahun 3, aspek tata bahasa. Standard kandungan ialah 5.1 iaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran pula ialah 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Kata hubung, kata sendi nama, kata arah, kata tanya, kata perintah, kata seru, kata pemberi, kata penguat, kata nafi, kata bantu dan juga kata bilangan. Pendekatan ataupun strategi yang kami pilih iaitu pendekatan deduktif dan juga strategi berpusatkan murid dan bahan. Manakala berkaitan subjek pula iaitu pemilihan kata tugas iaitu kata nafi yang disesuaikan melalui pembinaan frasa yang tepat. 10 kemahiran yang kami perolehi dalam bahan bantu mengajar ini iaitu yang pertama, kemahiran memahami. Yang kedua, kemahiran mengaplikasi. Yang ketiga, kemahiran mencipta. Yang keempat, kemahiran mencari maklumat untuk pengetahuan. Yang kelima, kemahiran saintifik. Yang keenam, kemahiran berfikir. Yang ketujuh pula, kemahiran menyelesaikan masalah. Yang ke-8, kemahiran mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif. Yang ke-9, itu kemahiran mengembangkan dan membaiki kemahiran berfikir. Dan yang terakhir iaitu kemahiran berfikir melampaui batas. Saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Seterusnya kita akan melihat kepada model pembelajaran murid, iaitu 3. Yang pertama, aspirasi. Kedua, perhubungan. Dan yang ketiga, belajar cara belajar. Model reka bentuk pembelajaran ada 4. Yang pertama, penggunaan aplikasi digital, iaitu untuk mempergiat inovasi dalam pembelajaran bermakna. Kedua, pemanfaatan digital. Dia menyediakan mod yang fleksibel. Seterusnya, kewujudan rakan pembelajaran iaitu seperti murid, guru, keluarga dan juga community. Dan yang terakhir, rakan pembelajaran iaitu penyertaan pelajar itu dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Maka di sini kita dapat melihat iaitu elemen 6E. Apa itu elemen 6E? Yang pertama, karakter atau sahsiah. Creativity, critical thinking iaitu pemikiran kritis, citizenship, kewarganegaraan, kolaboratif dan juga communication. Okey, di sini kita dapat melihat berkolaborasi dan berkomunikasi antara rakan sekumpulan dengan pensyarah, penasihat senior. Jadi di slide ini kita dapat melihat bukti-bukti yang kami ada berkolaborasi dan berkomunikasi sesama. Selanjutnya kita akan melihat kepada elemen 6C yang lain, iaitu pemikiran kritis. Contohnya melalui soalan kerja kursus yang diberikan. Seterusnya, sahsiah. Sahsiah ini kita belajar untuk menepati masa dalam menghantar tugasan kerja kursus. Dan creativity. Creativity ini adalah kreatif dalam melakukan pembentangan. Seterusnya, apa elemen 6C yang terakhir? Iaitu kewarganegaraan. Dalam elemen kewarganegaraan ini, kami cakna dalam mengetahui perkembangan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, melalui artikel-artikel yang diterbitkan dan sebagainya. Seterusnya kita akan beralih kepada kerangka 3I. Apa itu kerangka 3I? Yang pertama, engage, iaitu keterlibatan dalam pembelajaran. Di sini pelajar dapat mendapat motivasi untuk memulakan proses pembelajaran melalui teknologi, misalnya Google Classroom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Yang kedua, iaitu enhance, yang bermaksud
peningkatan keberhasilan pembelajaran. Di sini, teknologi merupakan laluan untuk pelajar mempamerkan kefahaman terhadap maklumat pembelajaran yang tidak dilakukan secara tradisional. Misalnya, pelajar dapat membuat pencarian maklumat melalui jurnal, artikel bagi memantapkan lagi pemahaman tentang sesebuah topik. Yang ketiga, extending, iaitu keberhasilan pembelajaran lanjutan. Di sini, hubungan antara pembelajaran dengan pengalaman hidup seharian dapat dikukuhkan dengan bermediumkan teknologi. Ia mengaitkan pengetahuan dalam bidang morfologi dan sintaksis dalam penulisan, misalnya dalam media sosial dan media cetak. Kita sekarang melihat kepada model 3R. R yang pertama, record. R yang kedua, relevance. Dan yang terakhir, relationship. Seperti diracah, kita dapat mengenal pasti terdapat 4 bahagian, iaitu A, pemerolehan, B, aplikasi, C, asimilasi, dan juga D, adaptasi. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan pembentang yang lain. Seterusnya, kami juga telah mendapat pengalaman sepanjang mengikuti kursus BMM 1054 dan BMM 1064. Pertama sekali, kami dapat menghasilkan analisis golongan kata yang terdapat dalam petikan dan membuat penilaian berjustifikasi. Yang kedua, kami dapat menilai isu penggunaan kata dalam pelbagai sumber dan mencari penyelesaian alternatif. Yang ketiga, kami dapat menghuraikan klausa dengan kritis secara bertulis. Dan yang terakhir, kami dapat menghasilkan pelbagai teks yang gramatis dari aspek penggunaan ayat majmuk dan ayat tunggal. Dari aspek pelan pembelajaran pula, kita mulai dengan huruf W. W, kemana arah tujuan? H, pelajar ditarik minatnya. I, pelajar juga dibantu untuk meneroka dan mengalami ide utama. R, ruang dan peluang juga diberi untuk pelajar agar mereka dapat berfikir semula dan menyemak. I, pelajar diberi peluang untuk menilai kerja mereka dan implikasinya. T, sesuai dengan kepelbagaian kebolehan dan latar belakang pelajar, pelajar diserlakan keupayaan pelbagai kecerdasannya. Dan yang terakhir, O, pelajar secara maksimum dan berkesannya dapat melibatkan diri dengan menggunakan pendekatan kolaboratif dan kooperatif seperti think, pair, share, dan round robin. Secara rumusannya, pelaksanaan KPPB ini telah membentuk kami untuk menghasilkan produk baharu dengan menggunakan pengetahuan baharu. Niscaya, produk ini boleh menjadi bantuan kepada para pelajar di luar sana dalam menyelesaikan tugasan mereka. Dari sini terbitlah juga manfaat KPPB ini, iaitu idea para pelajar dapat dirangsang dan dijana serta memudahkan mereka untuk menyelesaikan kerja kursus mereka. Namun, halangan juga telah dihadapi oleh para pelajar, iaitu para pelajar seringkali menghadapi capaian internet yang lemah dan mereka juga mempunyai banyak komitmen yang lain. Oleh itu, cadangan penambahbaikan boleh dilakukan, iaitu sentiasa mengimplementasikan model pembelajaran KPPB semasa proses pengajaran atau pembelajaran berlangsung. Untuk memenuhi kehendak dalam KPBB, kami ingin berkongsi produk kumpulan kami yang dikenali sebagai Mahu Takbans. Lihat saja dalam paparan, Takbans merupakan satu formula untuk mengingati cara penggunaan kata nafi yang betul dan sekaligus untuk menyelesaikan kekeliruan dalam penggunaan kata nafi, tidak dan bukan. Produk kami boleh wujud dalam 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah bahan maujud, manakala bentuk yang kedua adalah dalam bentuk teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Sila imbas kod QR tersebut untuk melihat video demonstrasi cara penggunaan produk kami. Pada saat ini, kami akan menunjukkan maklum balas mengenai produk kami yang juga boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar
Maklum balas ini telah kami kumpulkan melalui pelantar media sosial YouTube. Bilangan penyuka dan juga penonton telah kami tunjukkan, begitu juga dengan komen-komen yang diberi. Cakna tata bahasa, bahasa terbilang. Berakhirlah sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian daripada saya, Binti Siamayunkong bersama dengan ahli kumpulan saya yang lain. Terima kasih.